Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Selamat sejahtera? Selamat sejahtera lah. Apa khabar semua? Okay, bertemu kita. Ni adalah podcast kita yang pertama. Pertama. Podcast kita daripada Chill Sets. Di mana kita fokus kepada not only financial planning tapi juga kepada investment. Investment. Alright. So sebelum kita mulakan, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Zulhima Sulaiman. Saya adalah remiser kepada M+. Dan juga kita ada Khairunisa binti Muhammad Rozi daripada Mula Advisory, di mana kami sebenarnya daripada bumbung yang sama lah orang kata. Because you see, M+ sekarang ni dia dah expand. Dulu memang kita adalah orang kata pure broker. Betul. Pure broker tu di mana kita buat saham bursa saja, pure broker. Pelaburan saja. Pelaburan saja. But now alhamdulillah M+ kita dah expand. So another selain daripada pure broking, kita juga ada Mula. So Mula adalah financial planning. Betul. Financial planning ni dia punya bidang dia adalah lebih luas. Sebab dia punya objektif adalah to actually hand in hand dengan klien untuk actually grow dia punya financial wealth, dia punya financial planning tu daripada awal sampailah ke bila-bila lah. Betul. Interesting part Encik Zul kan, for financial planning ni not just on creating the wealth tau, bukan building the wealth, tapi kita juga cover dari segi macam mana diorang nak uruskan keuangan mereka. Lepas tu dari segi perlindungan, macam mana diorang nak once diorang dah build their punya wealth, dari segi macam diorang ada diorang punya family sendiri, macam mana diorang nak protect. Itu I see. Okay. Dan so maksudnya bukan satu sektor saja. Bukan sektor macam nak kumpul duit sajalah. Bukan. I see. Kalau dah melibat protection means insurance kan? Insurance, takaful. Okay. Wasiat. I see. Bukan itu sajalah. So macam pelaburan tu apa? Bukan sekadar macam kalau orang kan, kalau setengah orang kalau Nisa pergi macam tanya klien-klien Nisa kan, apa objektif pelaburan mereka? Mereka kata untuk masa depan. Tapi tiada purpose. So macam mana diorang nak track diorang punya pelaburan tersebut, and then how long diorang nak melabur tu. So kita nak buat, kena ada objektif. Macam tu. Actually interesting point. Because I boleh share secara personal lah kan. So personal ialah kita bekerja nak duit. Kita faham. Nak duit. Tapi of course macam saya pun fikir juga pasal family kan. Nak kena buat simpanan tu anak atau wife. Kalau anda kata kalau saya meninggal lebih awal, dan apa yang nak kena prepare. Apa bagaimana cara I see. Okay. Tapi saya tahu benda tu. Tapi how to plan, how to have it, macam mana betul-betul nak bagi dia secure tu, sebenarnya saya pun agak sama juga. Faham? Kan? Contoh hibah lah katakan. Hibah. Saya faham konsep hibah tu, tapi nak kata saya laksanakan saya buat pun macam perlu ke masih muda lagi ni, ataupun cukup ke harta kita nak bagi? Setengah orang rasa macam, orang katalah kan, orang kata myth lah, salah faham tentang perancang kewangan ni ataupun dari segi estate planning ni. Diorang kata mungkin untuk orang kaya saja. Okey. Betul. Yang dah berumur. Betul. Umur emas lah orang kata kan. Betul. Mungkin I don't know about you guys, tapi kalau macam I pada umur early, tahun ni I baru 40 lah. Tahun ni 40. Tahun ni 40. Ya. Kita dekat sini tak adalah disclose age kan. So macam I of course I punya worries adalah lebih kepada debt kan. Lebih kepada mostly debt lah. Debt kita ada yang paling utama sekali, I think most of pengguna pun debt credit card. Betul. Debt credit card nak kena settle. Tapi how to settle? Betul. Kan? And then sometimes kita pun dapat call daripada bank kan, kata bank, you nak buat apa? Refinance untuk credit card tak? Kita ni dia rendahkan interest rate. So, kadang fikir agak
kena hati-hati tu. Nak buat ke tak? Betul. Perlu ke tak? Betul. Betul ke orang ni kan? Betul. So things like that. So I think that's why mungkin myself, I tak tahu about you guys yang age lebih kurang I juga, have the same issue ke tak? Betul. But I facing that issue lah. So nak kata nak planning untuk masa depan untuk anak juga, tapi yang kat sini pun tak settle lagi. Faham. Tapi itulah orang kata kan, macam kita tak boleh salahkan juga pada ejen-ejen yang menjual. Diorang tu doing their job. Of course. Diorang they are offering. doing their job. Ada diorang punya nak jaga perut nasi masing-masing. Betul, Tapi kita faham. sebagai pengguna, consumer ataupun mungkin future customer mereka kan, kita kena celik kewangan. So kita kena tahu. Celik kita kena kewangan. tahu adakah itu berpatutan untuk kita, does it suit us, adakah option yang kita buat tu betul ataupun tidak, and tak ada siapa boleh lari pada kesilapan. Setengah orang belajar daripada kesilapan dan setengah orang mungkin dah berjaga-jaga daripada kesilapan tersebut. So antara itulah. So mungkin daripada podcast kita kali ni kita boleh sentuh setiap topik tu. InsyaAllah. Mana tahu dari segi hutang, dari segi macam mana kita nak uruskan kewangan, building our wealth just now kan Encik Zul beritahu. Benda-benda macam tu. Banyak topik Betul, tapi nantikan. Tak adalah kita cover satu hari pada hari ni. So nantikan every week, betul Encik Zul? Every week insyaAllah. Kita cover sikit-sikit topik. But topik dia luas. Financial planning ni, if you venture in dalam industri financial planning ni, macam I first time tengok macam, besar, macam banyak yang nak cover. I mean, yalah, because I background mostly stock trading kan. Faham. Stock trading bursa dengan US kan. So walaupun I dalam industri financial, tapi because terlalu the pandangan tu terlalu narrow sangat, so kita duk fokus kat situ. Faham. Tak nampak benda yang luar kan. Faham. And interesting part kan untuk financial plan, perancangan kewangan ni, kita sebenarnya ada 5 pillar untuk kita ni. Make sure kita punya fundamental strong. Orang kata kita punya base kena strong. Apa fundamental dia, apa base dia, ialah kita punya cash flow lah. Duit masuk, duit keluar. Kalau kita tak jaga kita punya duit masuk, duit keluar, habis. Yang lain tu hancur. Orang kata kan. Once dah tu, macam mana duit masuk, duit keluar, hutang, segalanya, seterusnya dari segi pelindungan. Macam mana kita nak lindung kita punya pendapatan, keluarga, sebab itu affect kita punya duit. And then seterusnya barulah pelaburan, simpanan dan kita punya pelaburan. Simpanan pelaburan tu apa objektif kita? Pertama sekali, of course, sebelum kita mulakan pelaburan, kita perlu buat dari segi orang kata emergency fund lah, kan? Tabung kecemasan tu at least 3 ke 6 bulan. Tapi kita tengok waktu pandemik 2 tahun Encik Zul. Ya betul. Kan masa tu Nisa buat macam independent IFA kan. Nisa selalu buat Q&A dekat social media semua tu. Diorang kata dulu 3 hingga 6 bulan, sekarang 24 bulan. Macam mana kita nak survive? And we see after the next years tu kan, the following years tu sampai bendera putih. So sebab mereka tiada backup fund tersebut. Benda-benda macam tu. And then barulah kita masuk pelaburan. I see. Once kita dah secure, dah ada dah. Sebab kita takut bila kita masuk pelaburan, if anything happen, unexpected things happen, kita terpaksa keluarkan pelaburan pada waktu yang salah. Kalau kita tak boleh jangka kan, pelaburan is very unpredictable kan, kita tak boleh orang kata spekulatif lah, tinggi sangat. Betul. Kita tak boleh lah nak kata nanti waktu ni akan naik, waktu ni akan turun, kita tak pasti. So make sure just ada backup fund, simpanan tu. At least 3 to 6 months. And then barulah tax planning, macam mana kita nak minimize the tax, dan wajib ya untuk kita bayar cukai tu. Sebab ada tau, hari tu saya tengok adalah setengah orang kan, individu, mereka bayar zakat untuk elak daripada tax. I see. Dan kena tangkap. Kena penalti. Kena penalti juga Taklah, macam diorang sepatutnya perlu bayar dua-dua, file tax, buat zakat juga kan? File tax kena buat. Tapi mereka tak buat sebab mereka kata gaji dah patut dah eligible for them untuk filing the tax. Tapi mereka tidak.
Dan mereka kata tak apa, saya bayar lebih pada zakat, saya dikecualikan oleh tax. Itu salah faham. Oh, I Di situ. see. Dia tak boleh. Dia file tax tu file tax. Betul. Zakat tu zakat. Betul. File tax kena buat juga. Yes. Dan daripada situ you buat penolakan dan berapa jumlah tu. Exactly. Jumlah tu you bayar zakat dan Exactly. Itu faham, betul. faham. Kadang orang salah faham pemahaman dekat situ, and then barulah akhir sekali once tax zakat dah settle, barulah kita pergi kepada urusan harta pusaka. Ini pun penting sebab orang selalu tabu. Nak bercakap kan, orang rasa macam bila dah meninggal dunia, patut ke kita cakap pasal kewangan? Tapi macam mana ahli keluarga kita? Macam mana mereka nak sustain the living tu? Betul. Kalau kita tak cakap kan. Tapi orang rasa benda tu is taboo, a sensitive topic untuk mereka dibualkan oleh kalangan keluarga. Benda ni sebenarnya apa yang kita borakkan untuk masa akan datang ni semuanya agak sensitif. Betul. Betul? Very sensitive. Yes. Especially again, I rasa especially kepada kebanyakan lelaki. Lelaki ni dia masalah kewangan ni untuk lelaki, bagi saya lah, kita bukan ego tau. Kita tahu kita ada masalah, tapi yalah, jiwa semangat lelaki tu kan, dia macam nak share. Bila kita keluarga ni, faham? Bila kita share permasalahan tu, kita akan rasa macam I'm unable to provide kepada family. Betul. So kita cuba nak jadi yang terbaik lah. Kita cuba nak jadi yang terbaik. Jadi kita macam malu ke, nak ego ke untuk nak mengaku yang I actually ada problem financially sebenarnya. Kan. Betul. So I don't know. Again, I don't know about you. Sometimes I feel that way lah. At times bila I rasa macam ni aku kena cerita juga ni kat bini aku ni. Betul. Semua orang rasa macam hal dia tak nak bercakap dengan suami isteri. Itu macam untuk Nisa lah. Kalau kita tidak berbincang dengan suami isteri kan, benda ni boleh lead to many things. Betul. Dan salah satunya benda yang kita nak elakkan ialah perceraian. Correct. Kan? Correct. Benda tu sangat isu paling hangat lah, orang kata paling tinggi di Malaysia juga. Mungkin I punya, again, I cakap pengalaman je lah kan, based on pengalaman. When I, especially pasal kewangan ni, my wife actually, dia ada better financial planning daripada I sebenarnya. Masya Allah, Alhamdulillah. And that's good. Sebenarnya. So, kalau I ada masalah, memang I first point of I punya reference, I tanya dia lah. Faham. Ni macam mana ni? Ini contoh. Okay. But then again, that is because of communication. Because kalau tak communicate tu, dia akan mendatangkan masalah. Itu yang akan mendatangkan pergaduhan. Dan paling teruk sekali ialah berlaku perceraian. And actually, I think perceraian kat dalam Malaysia pun, especially among among couples kat dalam Malaysia, mostly the highest adalah sebab kewangan. Betul. Kewangan, financial is very important. Sangat penting. Betul? Okay, so touch tadi balik pasal fundamental yang first kali nak kena cover ialah cash flow. So as a financial planner, aliran tunai lah dalam bahasa Malaysia. Aliran tunai. So as a financial planner, this is apa yang you sebenarnya tolong kita sebagai pengguna, kita semua lah kan? Kita semua. Okay, macam mana tu? Cash flow tu apa yang nak kena, apa yang nak kena tengok? Duit masuk, duit keluar. Dari segi macam orang selalu diorang buat dalam otak in their mind. Okay, apa yang paling penting dekat sini, gaji masuk. Tak kisahlah gaji, bonus, allowance dan sebagainya. Duit apa yang masuk dalam poket kita? Bank account, sebagai contoh, dalam bank account. Dan ke mana duit tu pergi? Selalu kalau orang pernah dengar kan financial rule 50-30-20 tu yang needs, keperluan kita, saving, simpanan, pelaburan dan juga wants. Dan kebanyakan kita tak ada yang nombor 2 ni, simpanan dan pelaburan ni. Diorang terlalu fokus pada komitmen. Contohlah, diorang punya kereta dah ambil 20-30%.
Rumah dah 30 to 60% lah sebagai contoh kan. 50% pun ada. Dari remaining another 30% tu belanja harian. Dan tak ada. Dan kita tak boleh nafikan di mana kita punya gaji ni tak adalah tinggi mana untuk dengan living cost yang agak tinggi sekarang. Tetapi whatever it is, kita kena tengok our own plate. Apa yang kita mampu. Tapi tadi kata pelaburan tu dia terletak dalam hierarki yang lebih tinggi. Betul. Dia hierarki yang tinggi. Tapi yang awal-awal ni dah kena set. Dah kena set. Lah. Okey, macam mana kita set? Sebagai contoh lah, gaji seseorang tu kita ambil gaji dia 3,000. Okey, kita ambil gaji dia 3,000 and then mungkin 50% 1,500 untuk bayar needs, commitment, belanja makan dan another 30% tu untuk simpanan daripada gaji dia 3,000. Dan selebihnya dia boleh lah untuk macam orang kata me time kan sekarang kita perlukan our work life balance dan sebagainya. Dan 20% boleh. Tapi for 50-30-20 tu is not applicable to all. Kerana maybe to those yang dah berkahwin, yang ada family, 50% is agak rendah untuk mereka. Yang needs untuk keperluan tu. Mungkin commitment at least 60%. Yeah. Kan 60%. So at least we can adjust, at least to have your simpanan 20%. And the remaining you can spend. Leisure lah macam entertainment dan sebagainya. Dining out, macam tu. So 20% simpanan tu, simpanan dengan pelaburan lah separate account? Benda yang beza ataupun 20% tu yang buat pelaburan tu? Betul. 20, contohlah 50, 30, 20. Okay. Mungkin 10% untuk simpanan emergency fund, another 20% tu untuk mereka punya goals lah. Contohlah lagi RM200.5 untuk mereka punya retirement. RM100 untuk mereka punya anak-anak. Macam SSPN sebagai contoh. Lepas tu another RM100.5 tu mungkin untuk emergency fund. Kita boleh alokasikan setiap kita punya simpanan ataupun pelaburan tu. Tak adalah fokus betul-betul 30% tu untuk pelaburan, tidak. Okay. Ada pelaburan ada spesifik. I mean, betul. So mungkin I suspect lah I suspect dan kalau pelaburan dia akan go back kepada the objektif yang awal tu, how much. Katakan you dah jumpa klien, you tanya apa objektif you nak kan. So that pelaburan kena match dengan objektif yang dia nak set tu kan. Betul. Janganlah kata for the future kita tak tahu. For future tu berapa yang mereka perlu simpan, berapa lama, dan benda tu nanti kalau kita tak letak set target how much and everything, kita tak boleh meet untuk yang jangka masa yang panjang. Sebab apa? Kita fokus dengan yang pendek-pendek ni. Jangka masa yang panjang sekali apa? Betul. Persaraan. Betul. I think kalau cakap pasal pelaburan dan pelaburan dan jadi I punya bahagian lah. Expert lah. Tak lah expert kita pun ya, tapi I punya bahagian lah kan. Betul. So basically of course pelaburan ada banyak jenis. Mungkin yang paling senang adalah orang kata traditionally orang kata unit trust. Unit trust. Tapi dia ada lagi vehicle yang lebih murah daripada unit trust dan lebih mudah dan kita boleh kawal sendiri. Iaitu dengan menggunakan M+ Global, kita actually boleh invest dalam ETF. Kita directly masuk ETF. ETF pun ada banyak. ETF macam mana tu Encik Zul? ETF tu Exchange Traded Fund. Okay, dia macam ni. Kalau kita masuk unit trust, kita masukkan duit ke dalam unit trust agency. So the fund manager dia akan tolong laburkan kita punya investment dalam satu portfolio. So dalam portfolio tu ada banyaklah stok, mungkin ada 10, mungkin ada 20 stocks. Faham? Kan? 20 Macam stok. still pool of fund, pool of investor punya money. Betul. Tapi directly to stock. Directly into stock, this 20 stocks berapa yang berapa banyak lah. Whatever. So the fund manager and then the agency tu dia akan makan dia punya management fee dia daripada total AUM tu tadi lah, daripada berapa banyak yang dikumpul tu tadi. So that's satu cerita. So ETF ni pula, ETF pun sebenarnya adalah benda yang sama. Dia dalam satu ETF tu, dalam tu ada banyak ada beberapa stocks juga. Dia akan ikut pergerakan of that stocks tu. Macam index lah lebih kurang. So the function is actually the same.
Function dia sama. Cuma ETF ni, kita tak perlukan that fund manager tu actually. Manage. Kita manage sendiri. So, we buy ourselves, kita tekan sendiri sekarang semua boleh tekan dan you boleh tengok. Ujung jari. Ujung jari. Dan you nak buy terus, nak sell terus, you nak withdraw, you nak deposit, is semua on the spot dengan M Plus Global. So, it's very easy. So ada ETF pun ada banyak. Of course, kita akan pilih ETF yang syariah lah. ETF syariah pun banyak, ETF syariah. Then is performing pun is very well, very well. Antara ni kita boleh dapat dekat mana ETF ni? ETF, most ETF yang beri higher return kebanyakannya US lah. US kalau ETF yang syariah Wahid. Wahid is very good ETF. And then kalau kat Bursa Malaysia kita actually ada Gold ETF pun ada. Gold ETF. Gold ETF. Dan dia syariah pun is cheaper daripada kita beli gold physical. Kalau gold physical, you ada that transaction cost tu, the spread. Betul. And then if let's say that jongkong tu you bawa ke kedai yang berbeza, dia akan tolak. Dia akan tolak. And kita nak jual pun ada spread price dia dan harga bukanlah sama. Correct. Yang kita beli tu. So kalau macam ETF, the cost ialah cuma the brokerage dengan stamp duty whatnot. So that is very minimal. Sekarang pun murah sangat lah. So itulah dia. Itu adalah option lah. Itulah option. Kalau selain daripada dulu traditional way kita go with mutual fund, sekarang kita ada ETF. Correct. Itulah sekarang ada banyak. And even bukan di Malaysia je, global market. Correct. Right? Correct. Global market. Itulah. Dah advance kalau boleh jadi pro dia kalau dah masuk pelaburan tu kita naik share. Kita naik share. Okay, tapi tak apa ya, kita nak fokus ni. Cash flow tu tadi. So cash flow tadi Nisa dah kata pasal nak kena yang 50, 30, 20. Yes. So 20 yang simpan untuk pelaburan. Untuk entertainment. 30 simpanan. I see. Okay. Dan 50 adalah komitmen. 50 adalah komitmen. Yalah, rule of thumb, kalau boleh, 50, this is the portion yang kita nak buat. The ideal one. Tapi apa jadi kalau daripada currently kita punya komitmen tu dah lebih dari 50? So macam mana nak buat? Kali ni kita memang kena tengok cash flow, sebab itulah sebelum orang datang pada kita akan minta mereka, diorang punya very detail punya expenses, apa yang diorang spend. And then apa yang current commitment yang mereka perlu bayar untuk kita analyse diorang punya cash flow. Okay. To see. So macam orang jumpa Nisa akan bagi spreadsheet whatnot. Betul. Dan kita kena feel financial tracking untuk mereka feel apa cash in mereka dan juga diorang punya expenses. And of course lah diorang punya net worth lah, apa asset yang mereka ada dan juga apa commitment yang mereka perlu bayar for a long term ones, short term or long term. In terms of asset tu, rumah tapi kalau masih lagi dalam loan, belum tak kira asset ni? Dia still asset tapi kita still kira pada liability. Okay. So maksudnya diorang punya asset, berapa harga rumah tu, liability dia tinggal berapa outstanding mereka yang kena bayar. Okay. Macam tu. I see. So maksudnya, okay. Kalau komitmen tu adalah lebih besar, katakan komitmen orang tu kita buat bila dikaji-kaji tengok sampai 70% lah katakan, 70 kan. So kita kena scale down lah. Definitely kena scale down. Apa yang perlu, apa yang mereka boleh adjust. Dan selalunya lah, kenapa melebihi daripada 60 to 70 ni, mungkin ada loan. Personal loan, credit card outstanding. So benda tu yang mereka perlu, orang kata, perbaiki lah. Settle off first, baru fokus pada yang lain. Sebagai contoh kan Cik Zul, credit card outstanding, kalau kita accumulate to interest dah up to 18%. Pelaburan kita tak up to 18% pun per annum. Sebab tu mereka perlu fokus pada diorang punya debt management dahulu. Macam mana diorang nak cutting down whatever their commitments. Interesting point. Itu juga sebab kalau masuk katakan unit sekalipun 15% or less sebenarnya. Betul. ASB 5%. Exactly. KWSP 5%. Tapi credit card 18%. Up to 18%. Ya Allah. Betul juga. Kan? So, betul lah. So, kena settlekan credit card dulu lah sebenarnya. Betul. And usually lah, kalau macam
flexible punya expenses, variable expenses macam dining out, semua tu senang untuk mereka untuk perbaiki, untuk cutting down semua tu. Cuma their commitments tu saja. Diorang punya loans yang mereka perlu bayar. Benda-benda macam tu. Dia Nisa share tapi sebenarnya dia tengah consult saya sebenarnya. Tidaklah. Kita share apa pengalaman daripada yang pernah ada. I terima as I pun perlu dikonsult lah kan. InsyaAllah. So, okay. Mungkin boleh as a lesson, as a pengajaran untuk anda semua juga. So to know apa yang boleh diambil, iktibar dan apa untuk dielakkan, to avoid the mistakes. Benda tu yang paling penting. Especially to the youth lah, yang anak muda kan. Sekarang kan, bila macam anak muda datang kan, if let's say I go for academy semua tu kan, if I go every time bila tanya macam age early 20s yang baru saja mula pekerjaan, mereka punya fokus nak beli kereta. Gaji baru dalam 2,000 and kereta yang mereka nak tu bukannya diorang punya affordability. Faham. Benda-benda tu yang kita takut. Faham? Betul. And if let's say macam based on my experience yang before this kan, dengan klien-klien Nisa, ada yang fresh grads that came to me bergaji dalam 2,500 tapi tak mampu bayar komitmen kereta. After 2 years, 1 year and a half dah kena tarik, dah kena jual. Benda-benda macam tu. I see. Oh, menarik kat tu. Benda tu lah merisaukan. Betul. I think macam mana? I masa after grad, I think some of my friends pun also, yalah, I rasa problem ni daripada dulu lagi. Because of course kita, bila kita dah grad dan kita dah start bekerja dan kita dah jumpa, sometimes actually peer pressure. Betul. Because kita rasa macam nak kena menunjukkan something kepada orang, tapi sebenarnya macam nak tunjuk kita punya sukses tu. Kita dah bekerja, dah ada kereta. Betul? So itu yang menggambarkan kita punya sukses tu. Tapi sebenarnya tak pun. Betul. Sebab mereka tak bayar, kita punya loan, kita yang kena bayar. Sebenarnya tak pun. Betul. I think the cash flow ni, masalah cash flow ni, dia berlaku kepada semua tahap. Maksudnya tahap peringkat umur ke? Peringkat umur dan juga peringkat sama ada B40 ke, mid-20 ke, T20 ke, semua. Betul. Semua terlibat. Betul. Doesn't mean macam jangan rasa macam kecil bila orang rasa T20 dia ada masalah kewangan. Sebenarnya mereka tu bila diorang dah T20, sometimes ada yang beberapa certain people ni lifestyle mereka pun upgrade. Lifestyle mereka upgrade dan mereka merasakan mereka banyak cash, dapat income. Secara tidak langsung, komitmen mereka tu pun tinggi. Betul. Dan mereka punya kebarangkalian untuk leads to bankruptcy ataupun to many loans ni lebih tinggi sebenarnya. Besar periuk, besar kerak lah. Betul, tepat sekali. Besar periuk, besar kerak lah tu. Yes. Okay, so maksudnya yang approach kepada Nisa mengenai financial planning ni walks through all through of life lah. Ya. Ada yang tiada komitmen pun datang untuk tahu, to have a clarity macam mana diorang nak macam achieve their goals. Kan? Dari segi macam baru nak mula nak simpan duit kahwin. Kan duit kahwin kadang benda yang perlu kita elakkan, janganlah ambil personal loan. Risau, belum kahwin lagi, belum ada komitmen dah kena bayar personal loan sampai puluh-puluh ribu. Betul. Kan? Itu satu. Lepas tu itu untuk yang mungkin yang tiada komitmen lagi lah, baru start kerja dan apa yang mereka nak fokus sampailah mereka bersara. Dan to those yang mungkin dah early 30s ataupun late 40s tu, kebanyakannya macam mana nak manage diorang punya debt. Betul. Dan jangan rasa malu lah, benda ni tak perlu malu. Kita sebenarnya nak improve diri kita. Correct. Tak perlu malu. Tak perlu malu. Itu yang paling penting. Kalau kita malu, kita tak kat tu saja. Betul. Kan? Betul. So I think that's where the communication comes in. Betul. That is where macam perkhidmatan daripada Nisa to come in. I think because they have to someone to talk to. And I think
bila Nisa punya standpoint as a professional, as orang yang professional, dan kita sebagai klien yang bercakap dengan orang profesional, I think that relationship tu lebih buka kepada keterbukaan untuk nak sharing tu. Betul, Cik Zul. If Nisa share sikit kan, sometimes ada yang sampai menangis-nangis. Lelaki tau. Okay, tu. Yang sampai nangis datang macam borak bagi tahu sebab mereka macam rasa, mereka rasa macam terlalu orang kata in a layman terms serabut dah lah. Kan macam mana diorang tak cukup, gaji pun dah tight untuk bayar komitmen, dan mai datang loan pula. Allah. Macam mana ni? Itu macam mana Nisa? Tapi kita tak boleh buat in a short term. Benda ni long term. Kalau bergaji yang agak rendah, lagilah. Betul. And then kan mungkin sebab macam orang yang mengalami masalah, katakan saya yang mengalami masalah tu, kita tak nampak apa peluang-peluang lain yang ada yang boleh digunakan opportunity tu untuk nak solve kita punya problem kat sini. Kadang dah mind kita dah block terlalu banyak fikir. Bukan second opinion kan. Betul. Macam tu. So katakan I have this problem tapi I need to grow this amount of money untuk nak bayar kepada ni, kita bukannya untuk nak diri sendiri pun nak bayar benda lah ni pun. Betul. Kan, tapi nak buat tu tak tahu, so that is where Nisa come into advice, kata actually kat sini you kena cut kat sini sikit. Yes. At least orang boleh nampak, lah. Open their mind, open their eye kan. Sebenarnya kat sini lebih. Sebenarnya tak perlukan pun. Bila kita dah analyse betul-betul kan, sebenarnya saya tak perlukan ni pun. Lah kenapa saya spend dekat sini? Benda-benda macam tu mereka tak realise. And sometimes even kan, especially untuk perlindungan lah kan. Takaful tu overpaid. Overinsured lah. Yes, overinsured. Benda-benda macam tu. So mereka tak realise. Macam mana nak tahu kalau dia dah overinsured? Apa justifikasi? Ada guideline dia lah. Selalunya 3 to 5 times daripada mereka punya income ataupun expenses, whichever is higher. 3 to 5 times tu apa? Dia punya annual expenses and also income. Okay. So katakan gaji adalah RM5,000, ambil ballpark figure RM5,000. So berapa yang sepatutnya dia insured? And the minimum 60 kali 3 lah. Okay. 60,000 kali 3 itu yang minimum coverage yang untuk life lah mereka perlu ada. Kalau maksimum mereka ada mampu untuk bayar lebih, boleh up to 5 times of their annual expenses or income. I see. Okay. That's certainly new. I tak tahu. And if let's say kita dah cover on topik perlindungan on insurance dan takaful ni, kita boleh go into deeper on that. Macam mana kita nak pilih dan apa option-option yang agak affordable lah untuk mereka dapatkan. Sebenarnya ada. Untuk mereka dapatkan yang agak murah, tapi mungkin kita tidak expose to that. Benda-benda macam tu. Berapa Encik Zul bayar untuk insurance atau takaful Encik Zul? Tu kita belakang. Okay. Kita belakang. Benda-benda macam tu. Okay? Banyak juga tu. I think hari tu ada orang kata Nisa dapat ni restructure balik orang tu punya insurance tu pay lesser. Betul. Same coverage tapi lesser payment. Itu kalau boleh juga. Kalau tanya kan 100,000 coverage kan, agak-agak berapa mereka kena bayar? Kalau umur dalam lingkungan 20 ke 30. 100,000. Atau 300, 500? 300, 400. Sebenarnya boleh dapat less than RM50. Serius lah? Betul. Oi, banyak. Betul. Boleh save a lot dekat situ. Okay. Wow. Dan adalah beberapa requirement yang perlu diambil sebelum kita go with that. Wow. Kalau bayar 100, 300 tu, kita boleh simpan RM100 dah dekat situ. Wow, that is like mind blowing. I serious, I tak sangka benda tu. Okay, definitely I kena review balik. Nanti kita we go with that topic kan, kita go into deeper detail on that. InsyaAllah. So okay, I think almost time.
Tapi ini sebenarnya pun nak cover cash flow ni tak cover lagi ni. Betul, tak ada cover. Tapi Ini baru insyaAllah cakap. introduction, the Intro surface je. of financial planning. So I hope you guys nampak the importance of having someone yang really dan that's the financial planner, the professionals yang actually to talk about this specific issue. Because kebanyakan kita tak tahu menahu pun benda ni. Yang kita busy dengan benda lain, kita ada kerja kita sendiri. I'm too narrow. I focus pada satu benda, I tak tahu benda yang lain. We are not well versed. So that's why financial planner. InsyaAllah. InsyaAllah. Betul. Okay, alright. Sehingga kita bertemu kembali dalam next podcast. I think insyaAllah kita punya topik akan makin lama makin menarik ni. Betul. So make sure you all subscribe, like dan juga share kita punya podcast ni. Kawan-kawan, Kepada kawan-kawan. family. Is very important. Kalau daripada you punya sharing tu dapat membantu yourself ataupun dapat membantu orang lain, pahala tu. Betul. Pahala. Betul. Okay, itu sahaja. Kita jumpa lagi dalam next podcast. Saya Zohilman. Saya Khairul Nisa. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.